Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang saya hormati seluruh JK Masjid Saadah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siap, semua-semualah, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya-Allah. Marilah sama-sama kita manjatkan setinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu taala. Kerana dengan limpah kurnia dan izin Allah, masih lagi Allah memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk kita berada di rumah Allah ini, meneruskan pengajian kita dalam bab akidah menggunakan kitab Al-Iman yang dikarang oleh Dr. Muhammad Naim Yassin. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan masuk ke dalam bab yang kedua. Bab yang kedua ni bab berkaitan dengan hakikat keimanan. Hakikat keimanan. Dan bab ni adalah sikit je sikit je bab ni. Kalau boleh habis malam ni tak apa. Sikit je. Dia banyak perbahasan dia tu, tapi saya sikit-sikit nak bagi mudah. Baca satu buku ni dengan saya pening, dengan tuan-tuan pening, tak mau. Sebab bahasan dia detail sikit. Jadi saya pilih mana orang kata tajuk-tajuk yang penting, insya-Allah. Baik, malam ni kita akan cakap pada bahagian yang kedua dalam bab iman, iaitu maksud iman. Hakikat keimanan. Baik, apa dia iman tu? Yang orang kata iman, apa dia al-iman? Kita ni kena jadi orang yang beriman. Kita ni kena ada iman. Apa dia iman tu? Iman dari segi bahasa dia lah. Bermaksud tasdik. Tasdik maksud membenarkan. Membenarkan ataupun percaya. Orang kata apa pun kita benarkan. Betul apa yang kau kata? Betul apa yang kau katakan? Betul apa yang kau buat? Macam tu. Betul apa yang kau sampaikan? Itu maksud iman dari segi bahasa. Membenarkan atau tasdik. Dari segi istilah, iman ini dia ada 3 benda. Iman ni dia ada 3 benda. Ada 3 benda ini, jadilah orang yang beriman. Tak ada 3 benda ni, tak jadi orang beriman. Dia jadi orang yang kufur. Lawan kepada orang yang beriman, lawan dia kufur atau kita panggil kafir. 3 benda ini. Pertama, al-iman. Para ulama akidah dia sepakat, jumhur, bukan sepakat, jumhur para ulama, dia kata al-iman huwa qaulun bil lisan, ialah sesuatu benda yang dikatakan dengan mulut. Wa tasdiqun bil janan, lepas kata dengan mulut, kita benarkan di dalam hati. Apa yang kita kata, kita percaya. Yang ketiga, wal amalun bil jawarih, kita beramal. Yang ketiga ialah beramal dengan anggota badan kita. Itu takrif iman. Al-iman qaulun bil lisan wa tasdiqun bil janan wal amalu bil jawarih. 3 benda tu kena ada. Baik, kita akan ulas satu-satu. Qaulun bil lisan, maksudnya iman tu pertama kena ada qaulun bil lisan, kena cakap. Kena cakap bahawa kita ni beriman. Apa dia yang perlu kita kata untuk membuktikan keimanan? Kita kena mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah.
Aku bersaksi tak ada rasul melainkan pesuruh Allah, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ataupun kita kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu benda yang pertama. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Ada lagi yang kata la ilaha illallah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Muhammad adalah hamba dan pesuruhnya, yakni pesuruh Allah. Itu yang pertama. Itu bercakap, kita kata dengan mulut. Nak masuk Islam kena kata benda ni. Kena kata benda ni. Wajib. Tidak tak digelak orang yang beriman. Itu tangga yang pertama, langkah yang pertama. Itu qaulun bil lisan. Yang kedua, cukup tak setakat kata sahaja? Tak cukup. Kena tasdiqun bil janan. Kena benarkan di dalam hati. Kena percaya di dalam hati apa yang kita cakap tu. Bukan kata macam tu tapi tak percaya. Kalau kata macam tu tapi tak percaya, orang munafik pun boleh kata juga macam kita. Orang kafir pun boleh kata juga macam kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Depan kita hanguk, balik belakang dia melawan. Tak boleh. Jadi kena ada dua benda ni. Kena ada dua benda. Satu kena cakap, satu kena percaya. Baru cukup. Cukup tak setakat dua tu saja? Tak cukup lagi. Tak cukup cakap-cakap, tak cukup cakap percaya saja. Dia kena wal amalul bijawarih. Kena beramal dengan anggota badan. Apa yang Allah suruh buat, kita kena buat. Apa yang Nabi suruh buat, kita kena buat. Apa yang Allah suruh tinggal, Nabi suruh tinggal, kena tinggal. Baru cukup. Baru dikatakan sebagai orang yang beriman. Kalau tak beramal, sekadar percaya saja, boleh tak? Tak boleh. Saya percaya ya, tak mau buat amal ibadat. Janji percaya sudahlah. Tak boleh macam ni. Ini pandangan lagu ni, pemikiran ni adalah pemikiran golongan yang menyeleweng, yang dinamakan sebagai Murji'ah. Dulu ada lah Murji'ah. Orang nama dia Murji'ah. Murji'ah ni irja' dia semua berharap ke Allah ya. Dia kata cukup takat beriman saja. Tak payahlah duk buat amal. Mencuri pun tak apa. Jatuh dah keimanan dia, tak jatuh. Katakan kata-kata kalimah yang mengkufurkan dia, adakah dia jatuh kufur? Tak kufur. Sebab dia bisa mengucap. Ni golongan Murji'ah. Sesatlah. Golongan yang sesat. Hulu, dia melampau dalam dan salah menafsirkan konsep keimanan. Tapi Murji'ah ni tak ada dah lah. Tapi pemikiran dia, saki-baki pemikiran dia masih ada lagi sampai sekarang. Macam mana bukti dia? Bukti dia orang duk kata tak payahlah duk kata kat kawan tu, walaupun kawan tu tak pakai tudung, tapi hati dia baik. Ni macam tu. Dia tu tak tutup aurat pun tak apa, janji hati dia baik. Kita ni biarlah mulut kasar lagu mana pun, janji hati baik sudahlah, suka tolong orang. Tak boleh. Islam tak boleh pakai prinsip lagu tu. Hati baik lah, tu bab lain. Tutup aurat kena tutup juga. Mulut kena jaga juga. Baru dikira sebagai orang yang beriman. Jadi perangai prinsip Murji'ah tu yang ada. Tak apalah nak buat kena mulut dia saja beranak lagu mulut lagu tu. Dia kata mulut saja jahat tapi hati dia baik. Suka sedekah kat orang. Ini perangai Murji'ah. Tak boleh ada. Hati kena jaga, mulut pun kena jaga. Mulut kata kena jaga. Tengok lagu tu kan. Tengah tu hak tak pakai tudung tu, dia kata baik lagi pada orang hak pakai tudung labu. Tak boleh dok kata lagu tu, tak boleh sebab hukum dia berbeza. Itu ada sedikit untuk unsur-unsur Murji'ah. Perintah pakai tudung kena pakai tudung enggak. Hati-hati apa tibak lain itu Jadi jangan ada prinsip Murji'ah. Kena ada 3 benda tu baru jadi orang yang beriman. Pertama, saya ulang balik, qaulun bil lisan, kena cakap guna mulut, kena mengucap. Wa tasdiqun bil janan, kena percaya apa yang kita kata. Wal amalu bil jawarih, dan beramal berdasarkan apa yang disuruh oleh Allah dan Rasul. Dan beramal dari berdasarkan anggota badan ni pun ada perbahasan dalam kalangan ulama. Dia khilaf lah. Ulama dia pecah balik, adakah amal itu syarat sah kepada keimanan ataupun syarat kepada kesempurnaan iman. Hak ni tak makluk sebut lah. Hak ni sekejap lagi sebut hak ni dia jadi panjang. Cukup 3 tu ya.
Hak ni perbahasan dalam kalangan ulama mutakallimin, orang-orang ahli kalam. Tinggi dah sikit. Tinggi dah sikit. Lagi hak duk lena dia lagi lena. Tak boleh. Ni kita sebut mudah-mudah ya. Kita sebut mudah-mudah ya. Insya-Allah. Baik, itu maksud iman. Iman tiga benda tu kena ada. Tiga benda tu kena ada. Baik, dalam pembahasan iman ni tidak dapat tidak kita akan sebut berkenaan dengan suatu orang kata kata-kata yang kita biasa dengar. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Orang kata al-iman yazidu wa yanqus. Iman tu ada kalanya boleh bertambah, ada kalanya boleh berkurang. Orang kata al-imanu yazidu wa yanqus ni apa dia? Hadis ke apa? Dia bukan hadis. Dia hanya kata-kata ulama. Al-imanu yazidu wa yanqus. Tapi macam mana kita tahu iman tu boleh bertambah dan berkurang? Berdasarkan dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada dalil yang kata, ini buat macam ni, iman boleh bertambah. Buat macam ni, iman boleh berkurang. Memang Allah isyarat, memang Nabi ajak, memang Nabi habaq di dalam hadis. Memang Nabi habaq ni. Ada proof dia, ada bukti-bukti dia. Dan hakikat manusia macam tu lah. Sebagai orang yang tidak maksum, sebagai manusia biasa yang bukan Rasul, bukan Nabi, iman kita akan sentiasa bertambah dan berkurang. Bertambah dengan apa? Al-imanu yazidu bit-ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Buat amal ibadat, bertambah iman. Wa yanqusu bil ma'asi, dan berkurang dengan maksiat. Buat maksiat jatuh iman. Orang kata kalau buat maksiat, Nabi kata buat maksiat satu titik hitam dalam hati, kurang satu iman. Buat lagi, tambah satu lagi, tambah. Adakah iman tu boleh berkurang sehingga mengeluarkan dia daripada kufur? Boleh. Sampai satu tahap yang paling teruk boleh menjadikan dia orang yang kafir. Sehingga mengingkari apa yang Nabi ajak, mengingkari apa yang Allah suruh, tak percaya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh sampai ke tahap tu. Kita minta simpanlah, tak maulah sampai ke tahap macam tu. Kita minta simpan. Dan apa dalil-dalil yang menyebutkan berkenaan dengan iman bertambah dan berkurang ni? Banyaklah dalil dia. Antaranya yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duk baca selalu. Orang duk baca selalu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tu orang duk baca. Itu bukti iman boleh bertambah. Allah kata dalam Quran, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallah. Sesungguhnya Allah kata orang-orang yang beriman itu, bila mana disebutkan nama Allah, bila disebutkan perihal berkenaan dengan kebesaran Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka menjadi gemetar, bergetar hati mereka. Wa iza tuliyat alaihim, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, zadatuhum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Itu Allah sebut dalam Al-Quran. Bila disebut berkenaan dengan ayat-ayat Allah, dibacakan berkenaan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu bertawakal. Itu dalil daripada Al-Quran. Itu dalil yang pertama yang menunjukkan apa iman tu boleh bertambah. Allah kata lagi dalam surah yang lain, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allah kata, dan Allah itu anzala sakinah, Allah itu menurunkan, orang kata apa, ketenangan, fi qulubil mu'minin, dalam jantung hati orang-orang yang beriman. Sebab apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya Allah nak tambah di samping, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Allah nak tambah keimanan, Allah bagi ketenangan dalam hidup, iman bertambah. Itu menunjukkan iman itu boleh bertambah. Ada tak dalil daripada hadis yang menunjukkan iman tu boleh jatuh? Ada. Nabi SAW kata, al-imanun bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang dia, 70 tangkai, pecah.
Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Yang paling tinggi a'laha, paling tinggi Nabi kata qaulun la ilaha illallah. Yang paling tinggi Nabi kata orang yang mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu yang paling tinggi. Sebab itu kalimat yang cukup tinggi tuan-tuan. La ilaha illallah. Hatta nak mati pun Nabi suruh kata laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang nak mati, orang yang tengah duk nazak tu dengan lafaz la ilaha illallah. Apa maksud talkin? Talkin tu ajar kat dia. Ajarkan dia la ilaha illallah. Sebab tu Nabi kata lagi man qala la ilaha illallah dakhala man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa di akhir kalam, di akhir hayat dia boleh sebut la ilaha illallah, dakhala jannah, dia masuk syurga. Tu Nabi suruh ajak talqin, suruh ajarkan orang sebut la ilaha illallah ketika nazak. Dia kata talqin bukan hak kat kubur tu kan. Kat kubur tu orang tak punya talqin, hak tu orang panggil tazkirah kematian. Hak tu orang panggil tazkirah kematian. Yang Nabi kata laqinu mautakum, ajarkan orang-orang yang nak mati itu, talqinkan orang-orang yang nak mati itu, maksudnya tengah duk nazak tu. Yang ghalgharah Arab panggil. Ni nyawa duk tarik keluar tu dekat kampung tu. Itu yang dikatakan talqin. Yang dekat kubur tu orang tak kata talqin, hak tu orang kata tazkirah kematian. Cuba tengok dalam teks tu, dia tak tulis talqin kematian, dia tulis tazkirah kematian. Macam tu. Kena betul sikit tu. Macam tu Jadi Nabi kata al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada 70 cabang. Nabi kata a'laha man qaulun la ilaha illallah. Hak paling tinggi sekali ialah orang yang boleh sebut la ilaha illallah. Wa adnaha, hak yang paling rendah sekali Nabi kata imatatul adza 'anit tariq. Orang yang lalu kat jalan tengok-tengok ada benda yang menyakitkan, ada batu ke, ada duri ke, dia ambil dia taruh tepi. Hak tu hak paling rendah Nabi kata. Kita duduk naik motor kat tengah-tengah lorong sempit tu, tengok ada batu tajam, kita turun motor, kita kata baik aku buang ni, sekejap lagi mau kereta lalu, mau aku motor boleh mengelak, mau kereta kan traktor kan tak boleh mengelak. Dia kata baik aku buang pergi tepi. Nabi kata orang hak buat lagu tu, itulah keimanan yang paling rendah sekali. Maksud dia ada juga iman tapi rendah sikit. Hak paling rendah adnaha imatatun adza anit tariq, orang yang buang benda-benda yang menyakitkan di jalanan. Lepas tu Nabi kata lagi wal haya syu'batun minal iman. Perasaan malu sebahagian daripada iman. Nabi kata berasa malu dalam diri tu sebahagian daripada iman. Malu lagu mana? Malu ni ada malu yang elok, malu yang tak elok. Malu ni ada malu yang elok, malu yang tak elok. Malu yang Nabi sebut dalam ni ialah malu untuk melakukan maksiat. Malu untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh kita ada anak bini kan, ada adik-beradik kan. Orang tengok kita elok, orang kita tengok kita soleh. Orang ajak kita buat benda-benda yang maksiat. Kita kata saya malu, takut lagi orang nampak saya macam ni. Adik-beradik saya nampak, mak pak saya nampak benda macam ni, saya tak sanggup nak berhadapan. Saya malu nak melakukan perkara ini. Hak tu yang Nabi kata wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebahagian pada iman. Tanda-tanda dia ada keimanan. Itu malu yang baik. Malu yang tak baik hak jenis Tok Bilal tak mah. Mana pergi Tok Bilal? Tok Bilal mah sayuk ni. Dia duduk Tok Bilal ada kerja kan. Pi bang tak? Kau boleh bang, dia kata. Tak mah, dia kata malu. Malu lagi orang. Kita kan hati buat lagu, tak hati orang ikut. Dia kata nak buat lagu, dia kata kan. Malu hak macam ni tak boleh. Malu nak buat ibadah. Besar pahala orang yang bang, orang yang azam besar pahala. Besar pahala. Tiba-tiba dia malu untuk melakukan benda macam tu. Orang tak rugi je kan. Tak nak main masjid kan. Orang ajak jom pergi masjid, malu lagi orang nampak. Kita tak pernah main, orang kata apa. Tak boleh. Malu hak tak pernah tempat hak lagu tu. Kita yang Nabi ajak malu untuk melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu malu yang dibenarkan. Jadi iman hak tu Nabi sebut. Iman itu ada hak tinggi, ada hak rendah.
Hak tinggi lagu ni. Hak rendah buat lagu ni. Macam tu. Yang macam tu yang Nabi sebut. Ada lagi dalil? Ada. Nabi sebut lagi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi sebut, "Man ra'a minkum munkara fayughayyiru biyadihi." Siapa yang tengok satu benda yang munkar, benda yang tak elok, benda yang keji, fayughayyiru biyadihi, hendaklah dia ubah dengan tangan dia, dengan kuasa dia. Allah bagi duduk atas dunia, Allah bagi pinjam dia jadi orang yang berkuasa. Ada pangkat dan sebagainya. Jadi ajar, jadi Perdana Menteri, jadi YB, jadi Tok Mufti. Tengok-tengok dia tak guna kuasa yang dia ada tu. Dia tak ubah dengan tangan dia tu. Dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu Taala. Nah, ada orang dia tak mampu nak ubah dengan tangan, dia takut. Nah, dan tidak ada kemampuan dan sebagainya. Nabi kata, fa in la yastati', kalau tak mampu ubah dengan tangan, fabil lisanihi, ubahlah dengan mulut dia. Cakaplah, bagilah penerangan ke orang. Mai bagi terang dekat orang, lagu ni. Ada orang dia kata saya tak boleh juga cakap depan, sebab dia tak boleh juga naik baca khutbah. Lagi dia tengok orang amat, lagi dia getak lutut, dia nak pensan. Dia kata, fabilisanihi, tak boleh juga. Fa in la yastati' fa biqalbihi, kalau tak mampu juga guna mulut, ubahlah dengan hati. Cukuplah setakat membenci. Orang kata keburukan tu, tak elok kawan tu buat lagu tu. Tak elok dia buat lagu tu. Aku tak mahu ahli keluarga aku ada lagu tu. Aku tak mahu anak cucu aku ada buat panggil lagu tu. Benci aku dengan perbuatan tu. Cukuplah, Nabi kata. Kalau tak mampu juga, Nabi kata, ubahlah dengan hati. Itu dengan hati. Wazalika adhaful iman, sesungguhnya mengubah atau mencegah dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Tu Nabi sebut. Maksud ada tingkatan-tingkatan dia Nabi sebut macam ni, hak ni pun macam ni. Macam ni yang menunjukkan iman itu ada kalanya meningkat dan menurun. Macam itulah. Tak kira lah siapa-siapa pun. Orang biasa ke, tok guru ke, tok syekh ke, tok mufti ke, ajar ke, dia macam tu. Iman dia boleh bertambah dan berkurang. Selagi dia tu bukan Nabi, bukan Rasul, kita boleh dengar cakap dia, kita boleh tak dengar cakap dia. Sebab iman dia tu kadang-kadang boleh bertambah. Bila bertambah dia cakap elok sikit. Kadang-kadang dia buat gopoh-gopoh, celapak mat, berkurang sikit iman dia, kata pelik-pelik. Macam tu. Jadi iman siapa-siapa pun macam tu lah. Macam tu lah, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Malam ni ambil sikit-sikit ya, insya-Allah. Baik. Dalam untuk orang kata menambah keimanan, kita nak jadi iman kita bertambah. Semua orang nak iman dia bertambah. Baik, dalam nak menambah keimanan tu, adalah beberapa cara yang diajak oleh para ulama dalam menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah banyak-banyak cara, tapi dalam buku ini penulis ni dia bagi 2-3 cara untuk menambah keimanan. Di antara sebab yang boleh menambahkan keimanan ialah yang pertama dia kata kenalah berilmu. Hak ni cara yang pertama. Hak ni cara hak paling habis, paling bawah sekali, paling asas sekali. Seseorang kalau nak tambah keimanan, mestilah berilmu, mestilah dia mau mengaji, mestilah dia mau menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu fardu pada setiap orang Islam. Kalau tak mau mengaji, berdosa. Sebab dia fardu. Sama macam orang yang tak solat. Solat, orang kata apa sebab apa solat fardu? Solat fardu 5 waktu, sebab kalau tak buat dosa. Sama macam ilmu, talibul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu faridah, fardu. Tak mau menuntut ilmu saja-saja, berdosa. Berdosa, tuan-tuan. Tengok orang buta, dia mau mengaji, tuan-tuan. Kita kadang-kadang cemburu tengok orang buta. Kita yang tak buta pun tak mau mengaji Quran. Tak mau mengaji Quran. Segan nak mengaji. Orang buta ni ada, dia pakai Quran Braille. Braille orang sebut apa dah Quran tu. Hak dia bintik-bintik tu. Tunjuk pi ma juga mengaji. Ma juga mengaji. Kita yang sempurna, Allah bagi ma kekuatan apa semua ada. Tak mau mengaji. Malulah kita. Malu kita. Jadi macam tu. Jadi ma kena ada ilmu. Mesti berilmu, baru iman akan bertambah.
Nah, tuan-tuan, kalau ada anak-anak kita yang duk terangi nak pergi sekolah agama, contohnya lah, dia terangi nak pergi sekolah agama, bagi pergi. Ayah, mak, kita nanti masuk sekolah menengah nak pergi sekolah agama. Tak mau pergi sekolah kebangsaan, sekolah menengah. Bagi masuk. Bagi. Bagi. Payah nak boleh teratur. Law ni nak boleh hak teratur payah tuan-tuan. Saya dulu duk pergi promote ni kat sekolah, masa duk mengaji dululah, pergi promote lah IPTF kita tu. Kan? Pergi kat sekolah apa nu Simpang 4, Hutan Haji tu. Sekolah apa lah, kalau si Alwi lah. Pitok tu. Masa hari keluar apa result SPM. Kami buka lah booth tong tu. Sebelah kami tu ada lah Unimed, apa semua kan. USM apa semua lah ada lah. Dia pun main promote juga. Kami ni dari awal habis bawa brosur tebal tu. Pi pun tebal tu, balik pun tebal tu. Tak ada orang ambil. Orang tak laku. Awak dia tengok tempat mengaji apa pengajian Islam. Tak nak. Ada pengajian Islam. Dia pun mah jenis kejuruteraan, jenis sains, jenis apa benda mekanikal, tak mekanikal. Kami ni jenis agama, mana amal buat tak tahu. Nah, apa kita pula tolong ambil. Mau nak harap depa mai ke meja kami memang dak. Buat orang tak mau pengajian Islam. Tiba-tiba anak kita dia mau, ayah hantarlah pergi sekolah agama tahun depan. Hantar. Tak hantar pergi. Kalau anak tu jenis tak mau mengaji lagu agama, kita nak suruh hantar pula, kita nak paksa hantar, tu jangan. Tu lagi dia pergi sekolah agama, dia buat pasal. dia buat pasal. Nah, dia main dulu. Saya duk sekolah agama tahu. Sekolah metrio. Kan? Ada budak nak masuk sungguh. Ada budak jenis tak mau masuk tapi mak paksa. Dia pergi sekolah tu, dia lompat pagar, dia tajam kawan ni. Dia merontok. Jadi kalau anak-anak ma kepada agama, ma mengaji ilmu agama, buat pi. Ogi tak buat pi. Cukup ogi. Saya habaq kata juga ogi. Buat pi. Buat pi. Pentingkan yang tu. Pentingkan ilmu agama. Lepas tu baru pentingkan ilmu-ilmu yang duniawi, yang lain-lain ni. Sains, matematik, kejuruteraan dan sebagainya. Yang penting kena mau kat ilmu agama. Sebab ilmu agama dia menambah keimanan seseorang. Dia menambah keimanan seseorang, membendung orang dia buat benda-benda yang tak ketahuan. Ilmu agama. Sebab tu Allah kata dalam Al-Quran, banyak Allah kata, innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Allah kata dalam surah Fatir, sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah adalah dalam kalangan orang-orang yang ulama, orang-orang yang berilmu agama. Sebab dia tahu, para ulama dia tahu kebesaran Allah. Dia tahu dengan kekuasaan Allah. Lagu mana kekuasaan Allah? Allah kata lagi, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Allah tanya kita, sama ke orang yang berilmu agama dengan orang yang tak berilmu? Sama ke orang yang arti dengan orang yang tak arti? Allah tanya. Adakah sama orang yang cerdik dengan orang yang tak cerdik? Orang yang mengaji dengan orang yang tak mengaji? Allah tanya kita. Sebab tu kena mengaji. Saya tak boleh lah mengaji lagu agama ni. Tak boleh, dia kata. Saya bukan bidang, tak ada minat. Kena minat. Walaupun tak banyak, sedikit pun kena mengaji ilmu agama. Bekal kita atas dunia sampai balik. Hak ilmu-ilmu lain boleh pula mengaji. Mekatronik, tak mekatronik, apa benda tu, buat robot, tak buat robot. Mai mengaji hak ni lagu agama tak mau. Heran lah juga, kan? Sebab hak ni yang akan bawa piano. Mekatronik tu tinggal atas dunia lah. Kan? Macam tu lah. Minta maaf lah orang yang mengaji mekatronik. Kan? Tapi bukan ada tu. Hak ni kot ada kan. Tak ada lah. Contoh. Bagus juga mengaji hak tu. Tapi pentingkan ilmu agama. InsyaAllah. Baik, itu cara untuk menambah keimanan. Pertama, kena berilmu. Yang kedua, penulis ni kata kena buat amal. Kena beramal. Dia kata, baru iman akan bertambah. Kena beramal. Macam mana nak beramal? Pertama, kena buat dua benda beramal. Pertama, kena perbetul hak amal hak duk buat lah ni. Kena sempurnakan amalan hak duk ada lah ni. Perbaik, repair elok. Semayang tu kalau tak apa nak khusyuk, buat bagi khusyuk dulu. Sedekah tu kalau tak apa nak ajar sedekah dulu. Kena buat macam tu.
Kena repair kali sikit. Bila dah elok, baru tambah amalan. Baru tambah amalan. Baru tambah kali sikit. Kalau tidak, kita duk baca Quran, kita bagi istiqamah dulu. Sehari mesti baca sehari. Satu muka. Istiqamah sehari satu muka. Jangan duk target hak terlampau tinggi. Sehari dia kata kena baca 5 muka. Hari ni 5 muka. Tengok. Hari ni boleh 5 muka. Maizu Allah. Hari ni nak kena 5 muka pula. Dia kata ish latih ya. Kita balik kerja dah lah sayuk. Dia kata lagu tu. Apa tu orang kata kena perbaik kali sikit. Semuka, lepas tu penaik 2, penaik 3, penaik 4. Baru betul. Baru betul. Islam tak ajak kita tambah amalan. Islam ajak kita perbaiki amalan. Perelok amalan. Nabi tak pernah suruh kita tambah amalan. Saja-saja tambah amalan tanpa memperbaiki amalan yang sebelum. Tak. Perelok dulu amalan. Bagi istiqamah elok. Baru tambah kali sikit. Baru kena gaya. Macam tu. InsyaAllah. Jadi dengan beramal boleh menambahkan keimanan. Perbaik sekali sikit. Bukanlah duk kata hak kita duk buat lah ni teruk sangat. Tapi kena tambah bagi elok. InsyaAllah. Yang ketiga, bagaimana hendak menambah keimanan? Penulis ini dia kata kena berzikir. Kena berzikir. Apa maksud berzikir? Zikr maksud kena ingat. Zikra, kena ingat. Zikir ialah menyebut nama Allah, sifat-sifatnya dan nama-namanya. Sebut nama Allah banyak-banyak. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik. Bukan takat sebut, kena tahu apa yang kita sebut. Ar-Rahman tu apa? Tak tahu orang duk sebut Ar-Rahman. Ar-Rahman kita pun sebutlah Ar-Rahman. Dia kata kena tahulah maksud. Setengah orang dia tanya nama apa kau ni? Abdul Rahman. Apa dia maksud Abdul Rahman? Tak tahu pok kita bubuh. Tak boleh kena tahu. Abdul Rahman, hamba kepada Sang yang Maha Pemurah. Tu maksud Abdul Rahman. Kena tahulah. Tu nama Allah tu. Rahim. Apa dia? Rahim. Pengasih. Kena tahu. Bagaimana pengasih Allah? Kena ngaji. Ngaji. Baru iman tambah. Kena yakin dengan sifat Allah. Kena zikir dengan sifat Allah. Allah itu As-Sami'. Mendengar. Bagaimana Allah mendengar? Begini. Macam mana nak tahu? Kena mengaji. Aku tadi orang kata kena mengaji. Allah itu Al-Basir. Sifat dia melihat. Bagaimana penglihatan Allah? Begini. Laisa kamitsli syai' wa huwa samiul basir. Penglihatan Allah tak sama macam kita. Allah tengok dengan cara dia, kita tengok dengan cara kita. Kena mengaji. Baru keimanan dia boleh bertambah. Sebab tu kata kena mengaji, kena berzikir. Dengan nak berzikir kena mengaji. Sebab tu Allah kata allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tu cara nak berzikir. Berzikir adalah orang-orang yang berzikir mengingati Allah dalam keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan mereka berbaring. Maksud setiap keadaan kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat sesuatu ingat dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah suruh macam tu. Itu berzikir. Yang seterusnya kena berfikir. Allah kata dalam Quran, afala tatafakkarun. Tidakkah kamu berfikir? Tidakkah kamu jadi orang yang mau berfikir? Allah kata, afala tatafakkarun. Allah kata Allah buat satu benda, kena fikir. Pasal apa Allah buat benda ni? Pasal apa Allah buat benda ni? Awak tak buat lagu ni, awak buat macam ni. Kena fikir. Baru jadi orang yang cerdik. Itu saranan Allah Subhanahu Wa Taala. Berfikir ialah berusaha supaya selalu melihat dan merenung pada makhluk Allah. Tengok makhluk Allah. Makhluk Allah ni apa dia? Dia berkata menatang orang je lah. Tak, makhluk Allah ni apa saja yang di sekeliling kita ni semua makhluk Allah. Bukan takat pokok binatang haiwan je. Tak, semua. Apa yang Allah cipta itulah makhluk Allah. Cahaya makhluk Allah. Masa kita tiap-tiap hari makhluk Allah. Itu Allah cipta.
Itu Allah cipta. Semua tu makhluk Allah kena tengok. Pasal apa ada masa yang kadang-kadang kita rasa panjang, pasal apa kadang-kadang rasa singkat. Kena fikir. Sebab tu Allah suruh fikir banyak-banyak, supaya menambah keimanan kita. Allah kata wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau kita fikir, Allah kata mereka berfikir tentang apa yang diciptakan di langit dan di bumi. Lepas tu mereka berkata, hasil keimanan mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadzal batila. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kau tak ciptakan satu benda itu sia-sia. Kau tak ciptakan satu benda itu sia-sia. Kena fikir. Nah. Awak Allah cipta nyamuk. Nyamuk tu kan udah guna pun kat kita. Abang nak kacau orang nak tidur, malam-malam pak tampak. Awak Allah cipta nyamuk, kena fikir. Kena fikir. Pasal apa Allah cipta nyamuk? Pasal apa Allah cipta binatang yang tak boleh kita makan? Anjing, khinzir. Pasal apa Allah cipta? Kena fikir. Baru fikiran baru terbuka. Biasa tak terfikir. Awak Allah cipta kita jari 5, kena fikir. Macam tu. Baru keimanan kita akan bertambah. Boleh nak tuan-tuan nak? Cukup tu malam ni sikit-sikit. InsyaAllah. Nah, abang malam ni. Baik, insya-Allah minggu depan kita akan masuk ke dalam bab yang terakhir. Habis bab tu. Bab yang kedua habis. Orang kata satu malam ni habis. Kan nak lama. Bab tu habis. Insya-Allah minggu depan kita masuk bab yang terakhir dalam buku ni. Itu perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Apa perkara yang boleh menjadikan kita orang yang kafir? Mengeluarkan kita daripada golongan ahli sunnah wal jamaah. Ada 10 perkara asas. Dalam buku ni dia tak sebut secara jelas. Dia sebut detail dalam buku ni. Saya akan bawa satu buku kecil je. Mutun Talibul Ilm, ada dia buat catatan-catatan. Kita akan baca satu-satu. Insya-Allah. Ada 10 perkara asas paling besar yang mengeluarkan seseorang itu daripada keimanan pada Allah dan Rasul dan ahli sunnah wal jamaah. Boleh tuan-tuan? Insya-Allah. Sikit-sikit dah lah. Kita perlu prepare tekat tu. Malam ni tekat tu dah orang kata mengajak. Mengajak lama-lama dia pelari. Pelari apa kawan ni mengajak lama-lama dia kata. Kan? Sudah lagi sikit insya-Allah. Ada soalan? Tak ada kan? Tak ada, semua faham nah. Semua faham insya-Allah. Bagus depa, insya-Allah. Baik, kita tangguh dulu untuk malam ni insya-Allah. Melawak tuan-tuan, minta maaf banyak-banyak. Yang baik itu datang pada Allah, lemah kurang pada diri saya sendiri. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.